Dan setengah daripada adab yang lazim di atas isterinya itu, iaitulah kasih sayang ia atas segala kelakuan suaminya yang baik. Tuan-tuan tulis, tambah tu, kelakuan suaminya yang baik, bukan kelakuan suaminya semua. Kalau suami dia jahat ni, dia tak boleh kasih sayang, dia kena kerai. Kan, dia suami dia nak berubah, suami dia nak buat benda baik, dia kena sokong. Suami dia nak pergi mengaji, dia kena sokong. Kan, abang kerja duk pergi mengaji ni, dia kata bila nak pergi orang kata nak pergi berjalan-jalan ke apa, dia kira lagu tu. Kan, jangan dia kena sokong suami dia. Tapi kalau suami dia buat jahat, dia tak boleh sokong. Kan, abang kata sikit kat dia abang, dia tak boleh yang kata isteri ni. Dan apa lagi tugas dia? Dan memeliharakan ia akan harta suaminya, sama ada suaminya itu hadir ataupun ghaib. Dia jaga harta suami dia, dia jimat cermat. Suami dia ada ke, suami dia tak ada ke, dia jimat cermat. Saya pernah bagi contoh, tak tahu di sini ke di mana, tuan-tuan sekalian. Hak suami dia, kalau adik-beradik dia sendiri pun nak main pinjamkan nak main apa, wajib dia tanya suami dia dulu. Berita suami dia tak pakai, suami dia duk pergi kerja di Kelang naik motor aja. Lepas tu adik ipar main daripada mana, atau dia kata, "Kak, aku nak pinjam kereta abang, tak boleh tak? Aku dah kerja sikit ni." Ambil lah. Tak apa, hang tak tanya abang ke? Tak apa, abang hang yang bimbang, abang hang Sporting punya, Sporting Lisbon punya. Ibu tu pula. Bagus, abang hang tak ada masalah punya. Kita pula balik-balik, kereta aku pakai mana? Dia kata, tadi adik ambil kereta ni. Tuan, sekali tak apa, 2 kali, 3 kali. Lah, kali ni buat keluar kalam, awak kereta tu hang jual kat dia ke? Marah tu. Tuan-tuan nak, kereta kita ada apa-apa kena tanya kita dulu lah. Jangan duk ikut dan pergi bagi, walaupun nampak macam kita ni, nampak macam Sporting punya orang, tapi kena tanya juga. Abang dia ni nak pakai, boleh tak? Kena tanya, tuan sekalian. Boleh nak? Dan kasih sayang ia, dengan segala karabah suaminya, dengan adik-beradik suami, tuan-tuan sekalian. Dengan adik-beradik suami, dia nak kena kasih sayang. Bukan duk cemburu. Waktu suami bila balik kampung, kan, suami nanti akan bawa keluar RM50 ke RM100 ke, bawa keluar, "Mak, ambil mak ni duit belanja." Bini duk beli lain macam. Duklah kereta pasang. Amboi, sayang sungguh kat mak dia tu, sampai tiap-tiap bulan bagi RM100, kita ni RM50 pun tak bagi. Tu mula cemburu tu. Agak-agak tu nak kata apa? Ambil ke hang RM2,000, senyap betul. Kita kata kat dia, "Aku buat ni bukan untuk apa, ni mak aku," kata ni, "aku ni suami, aku orang lelaki ni wajib taat kepada mak. Hang tu bini, hang tu duduk dengan aku dah, awak tak cukup makan kan sebelum ni?" Kita pula duk bagi ceramah dekat dia pula. Dia kata, "Abang duk bagi, selalu duk bagi." Dia kata, "Tak payahlah bagi kerak-kerak." Dia boh gitu. Tuan-tuan ni buat gitu ke? Tobat lagu tak berani ni. Kan? Jangan duk bagi kerak-kerak. Dia kata, tuan-tuan, dia jadi lagu tu, dia jadi cemburu. Kita baik dengan adik-beradik kita, dia jadi cemburu. Benda macam ni tuan-tuan nak kena selesai berhabak kat dia. Kata, "Hang nak jadi bini aku, hang kena kasih kepada karabah aku." Sebenarnya untuk apa tuan-tuan sekalian? Dia falsafah dia macam mana? Apabila isteri kita kasih kepada adik-beradik kita, secara tak langsung kita juga akan kasih kepada adik-beradik dia. Boleh faham tuan sekalian? Tapi kalau isteri kita ada buat mengkera dengan adik-beradik kita, kita pun buat mengkera dengan adik-beradik dia, lagi kita buat mengkera. Pak mentua nak main rumah pun tarik muka langsung. Halau kucing tuan-tuan sekalian, halau kucing tu, pergi dah balik, tunggu apa lagi? Pak mentua perasa dah, halau aku tu. Rupanya dia saja nampak kucing tu, dia halau kucing, rupanya nak halau pak mentua. Perasa tuan sekalian. Pasal apa? Pasal bini kita pun tak apa baik dengan mak pak kita. Kita pun macam mana dengan mak pak dia. Dia jadi timbal balik macam tu. Jadi agama dia ajak kita. Dan kasih sayang ia akan segala anak suaminya, dan juga memeliharakan ia daripada memaki anaknya. Tuan-tuan, jangan duk cakap benda yang tak elok. Habaq kepada mak kita, habaq kepada isteri kita. Pasal apa? Dalam agama ni, dia mendahulukan seorang ibu daripada seorang bapa. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah Juraij? Kan, kisah Juraij tu kita pernah dengar, tuan-tuan. Macam mana Juraij dia seorang ahlul ibadah. Ketika mana dia duduk semayang, dia duduk ibadat ni, tiba-tiba mak dia pi. Waktu tu dia duduk tengah duduk semayang sunat, mak dia pi. Mak dia panggil dia, "Wahai Juraij, mak mai ni." Dia pun duduk fikir, aku nak dengar kat mak aku ke, ataupun aku nak teruskan semayang. Yang aku duduk sembah ni Allah, sedangkan hak panggil aku ni mak aku. Maknanya mak aku ni tak besar mana dengan Allah Ta'ala. Padahal amalan yang dia buat tu amalan sunat.
Dia boleh berhenti, tak ada masalah apa. Bukan amalan wajib dia buat. Maka dia pun tak peduli hak mak dia panggil ni, dia terus meneruskan amalan dia. Duk esok mak dia pergi pula. Mak dia kata, Jurai ni mak main ni. Macam tu juga dia duk fikir tengah duk semayang tu. Kan? Dia tak peduli mak dia. Kali ketiga mak dia pergi, mak dia kata apa? Jurai mak main ni. Dia tak peduli juga, dia teruskan dengan ibadat dia. Sampai mak dia kata apa? Ya Allah, timpakan kepada Jurai. Ni doa ibu ni cukup bahaya tuan-tuan sekalian ni. Sebab tu kena pesan kat bini kita, walaupun kita ni keras, tapi hak bini kita tu lagi hebat tu, suara dia tu. Pasal agama kata apa tuan-tuan? Sahabat Nabi pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa saya nak buat taat? Nabi kata kepada ummuka, kepada mak hang. Kemudian kepada siapa ya Rasulullah? Kepada mak hang. Kemudian kepada siapa ya Rasulullah? Kepada mak hang. 3 kali Nabi sebut. Kali keempat baru Nabi sebut, buatlah baik kepada pak hang. Maknanya kita bapa ni duduk tempat yang keempat tuan-tuan sekalian. Selepas daripada 3 kali adalah kepada isteri kita ataupun kepada ibu kita. Jadi yang kata ibu Juraij ni pun, dia pun minta kepada Allah, ya Allah, timpakan fitnah kepada Juraij sebelum daripada dia meninggal, sebelum daripada wafatnya, iaitulah ditimpakan dengan benda yang tak elok. Apa dia? Iaitulah ditimpakan dengan perempuan yang tidak baik yang akan merosakkan dia. Mak dia minta macam tu sendiri. Mak dia minta kepada Allah supaya Allah ajak dia. Kan? Bagi ajak dia tu, biar dia tahu sikit yang kata mak dia ni. Rupa-rupanya yang kata doa ibu ni tuan-tuan sekalian, cukup masin doa ibu. Kan? Jadi sungguh, satu hari ada orang yang duk dengki kepada Juraij yang sedang beribadat. Juraij ni dia duduk, dia buat satu rumah ibadat tu, dia buat di atas di atas gunung. Jadi orang pun bakal duk cerita bab dia. Ada orang kata bagus sungguhlah Juraij ni, dia sampai pergi duduk atas gunung tu dia ibadat pasal tak mau duk sibuk dengan kita ni. Kan kita ni karut dengan dunia ni, karut dia boleh tinggal dunia pergi duduk atas tu. Tiba-tiba ada orang yang berhati busuk kata apa? Betul ke dia buat ibadat tu? Hak tu yang naik tu. Celah tu pula dengar pula kat satu perempuan pelacur pula. Perempuan tu pula dia kata tak apa. Kalau hampa nak suruh aku nak pergi tengok dia tu betul tak boleh dia buat ibadat, aku boleh pergi tengok. Dia pun sudah pergi tuan-tuan sekalian. Dia sudah pergi kacau Juraij tengah buat amal ibadat. Kan dia kacau Juraij tak layan lah orang kuat iman punya orang. Pelacur tu serak, pelacur tu cantik. Bila kacau dia buat tak erti lah. Bila tak erti tuan-tuan, perempuan tu pun turun daripada tempat ibadat Juraij, jumpa pula seorang pengembala kambing. Dan dia berzina dengan pengembala kambing tu, dapat anak. Bila dapat anak, perempuan tu sudah tabak fitnah dalam masyarakat. Dia kata ni, hampa duk kata Juraij ni orang bagus. Ni hampa tengok ni dalam perut aku ni. Perut aku ni hasil daripada perzinaan aku dengan dia. Tuan-tuan, senjata utama nak menjatuhkan orang lelaki adalah orang perempuan. Jaga elok. Dia boleh jadi dia betul. Kan? Dia boleh duk pergi tabak fitnah, dia bubuh dalam Facebook kampung Binjai ke apa ke. Apalah ustaz ni. Awak tengoklah anak dara kampung Binjai seorang telah dimengandungkan oleh ustaz ni. Tuan-tuan percaya teruslah. Oi ustaz Luqman duk baca lagu tu. Jahanam saya pakai tak mai dah bulan depan. Padahal saya kena fitnah. Contoh dia macam tu. Betul tak betul? Yang tu nombor 836 punya cerita. Yang sebetulnya tu yang 6 harakat tu yang jahanam tu. Patutlah pun derai sangat. Hadis yang dia baca tadi kena atas kepala dia. Dia pergi kot tu pula dah. Dan apa jadi kepada Juraij? Sehinggakan orang ni dah tak tahu dah yang mana betul, yang mana tak betul. Yang tu dia letak di dia letak belakang, depa pi tangkap dia, depa pukul yang kata pukul Juraij tu. Sehinggalah Juraij dia tahu. Dia kata aku kena macam ni disebabkan doa ibu aku kepada aku. Sebab tu orang perempuan jaga elok, jangan doa tak elok kepada anak-anak. Selepas daripada tu tuan-tuan sekalian, Allah Taala nak bantu juga Juraij. Anak tu dilahirkan, Juraij kata lah ni hamba buat main anak tu kat aku. Kan bila anak tu main kepada dia dengan jari dia tekan di pusat anak tu. Dia pegang tekan di pusat bayi tu, dia tanya bayi tu. Dia kata wahai budak, dia kata, sebenarnya siapakah bapa yang sebetulnya kepada hang ni? Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, budak tu bercakap dan mengatakan bapa ataupun yang telah mengandungkan mak dia adalah hasil daripada perzinaan dengan gembala kambing tadi. Dalam hadis cerita, budak ni di antara 4 budak yang bercakap ketika mana waktu kecil.
Selain daripada dia, iaitulah Nabi Isa alaihi salam. Selain daripada Nabi Isa, iaitulah anak kepada Masyitah. Kan kita pernah dengar cerita tu. Budak-budak boleh bercakap. Termasuklah budak yang boleh bercakap adalah anak kepada gembala kambing yang dituduhkan jurat, ya, yang menyebabkan perzinaan ini berlaku. Bila budak tu boleh bercakap, orang pakat terkejut habis. Budak tuan-tuan baru keluar 3 hari 4 hari boleh bercakap. Pakat terkejut habis. Bila terkejut, apa jadi kepada mereka ni? Mereka pun terus pergi jumpa jurat. Kami minta maaf banyak-banyak. Kami dah sapu hang tadi ni. Kami tak tahu. Kata, hang tak buat benda-benda yang macam ni. Tuan-tuan, ala kulli hal. Nak abang cerita ni apa? Doa seorang ibu. Kita pun ada hari ni, kita habaq kepada isteri kita. Hang jangan duk maki tak tahu hala kepada anak-anak kita ni. Beletiak, silakan beletiak, tak ada masalah. Di hujung letiran kita, jangan lupa kita mendoakan anak-anak kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab doa seorang ibu tu amat masin. Doa seorang ibu akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.